wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan lagi topik pembelajaran 11.1 gerakan linear, standard pembelajaran 11.1.4 membezakan jenis gerakan linear. Sebelum kita mempelajari topik ini, kita perlu tahu tentang kata kunci utama. Kata kunci utama ialah jangka masa detik, hal laju seragam, pecutan sifar, hal laju bertambah secara seragam, pecutan seragam, hal laju berkurang secara seragam, hal laju tidak seragam, pecutan tidak seragam. Mari kita saksikan video berikut. Apa kau nak buat? Apakah aktiviti yang dijalankan oleh pelajar-pelajar tersebut? Aktiviti yang dijalankan oleh pelajar-pelajar tersebut ialah untuk menentukan hal laju dan pecutan objek menggunakan jangka masa detik. Pengenalan. Apakah jangka masa detik? Jangka masa detik ialah satu alat yang digunakan untuk mengkaji gerakan linear sesuatu objek dalam masa yang singkat. Berikut adalah rajah pita detik dan jangka masa detik. Pita detik. Apakah menyebabkan perubahan pada pita detik dalam pelbagai gerakan linear? Jawapan, kecerunan landasan atau litar. Gerakan linear yang boleh terhasil daripada pita detik ialah: pertama, objek yang bergerak dengan hal laju seragam pada landasan atau pecutan sifar. Kedua, objek yang bergerak dengan hal laju bertambah secara seragam yang menghasilkan pecutan positif atau pecutan seragam. Ketiga, objek yang bergerak dengan hal laju berkurang secara seragam akan menghasilkan pecutan negatif atau nyah pecutan. Keempat, objek yang bergerak secara hal laju tidak seragam akan menghasilkan pecutan tidak seragam. Mari kita kenali apa yang ada pada pita detik. Pita detik terhasil apabila berlakunya pembentukan titik dan juga detik. Detik ialah jarak antara dua titik. Analisis rajah di atas menunjukkan bilangan titik bersamaan dengan 6 titik, bilangan detik bersamaan dengan 5 detik. Analisis kelajuan corak pita detik. Pita detik yang pertama menunjukkan objek bergerak laju, manakala pita detik yang kedua menunjukkan objek bergerak perlahan. Bagi pita detik yang pertama, detik atau jarak antara dua titik adalah jauh, manakala bagi pita detik yang kedua, detik atau jarak antara dua titik adalah dekat. Kaitan masa dengan detik. Ia bergantung kepada alat jangka masa detik. Terdapat pelbagai jenis kuasa getaran yang dihasilkan oleh penggetar pada jangka masa detik, iaitu bernilai 50 Hz bermaksud 50 detik sesaat, iaitu 1/50 saat, atau masa ialah 1 detik
bersamaan dengan 1/50 saat atau 0.02 saat per detik. Yang kedua, 20 Hz bermaksud 20 detik sesaat iaitu 1/20 saat. Bermaksud masa ialah 1 detik ialah 1/20 saat atau 0.05 saat per detik. Biasanya di sekolah kita gunakan jenis kuasa getaran 50 Hz. Jenis-jenis gerakan linear pita detik. Dalam konsep ini, apa yang paling penting ialah arah gerakan. Pita detik yang pertama menunjukkan hal laju berkurang secara seragam menghasilkan nyah pecutan seragam. Pita detik yang kedua menunjukkan hal laju seragam menghasilkan pecutan sifar. Pita detik yang ketiga menunjukkan hal laju tidak seragam menghasilkan pecutan tidak seragam. Pita detik yang keempat menunjukkan hal laju seragam menghasilkan pecutan sifar. Rajah yang terakhir bagi jenis-jenis gerakan linear pita detik menunjukkan hal laju bertambah secara seragam menghasilkan pecutan seragam. Kenapa pita detik penting dalam menentukan pelbagai jenis gerakan linear? Pita detik penting kerana ia boleh digunting dalam bilangan detik yang tetap dan dilekatkan pada kertas graf secara bersebelahan. Biasanya, potongan pita detik yang dilakukan di makmal adalah dalam bilangan 5 detik dan 10 detik. Untuk kajian, anda boleh lihat sumber slide Mr. Han Fizik tingkatan 4. Alamat dibekalkan di bahagian bawah. Mari kita lihat potongan pita detik dan carta pita detik. Bentuk 1, hal laju seragam yang menghasilkan pecutan sifar. Bentuk yang kedua, hal laju bertambah secara seragam menghasilkan pecutan seragam. Bentuk yang ketiga, hal laju berkurang secara seragam atau nyah pecutan seragam. Bentuk yang keempat, hal laju tidak seragam menghasilkan pecutan tidak seragam. Menyelesaikan masalah mencari hal laju purata dan pecutan dalam pita detik dan carta pita detik. Kes 1. Mencari hal laju daripada pita detik. Pita detik di atas mempunyai panjang sebanyak 20 cm. Bilangan detik yang dihasilkan ialah 4 detik. Dengan menggunakan jangka masa detik 50 Hz. Berapakah hal laju pita detik tersebut? Penyelesaian. Step yang pertama, mencari nilai parameter atau ukuran. Sesaran atau panjang pita detik mempunyai nilai 20 cm. Masa bersamaan dengan 4 detik didarabkan dengan 1/50 saat. 1/50 saat mewakili masa detik. Nilai yang diperolehi ialah 0.08 saat. Hal laju, nilai yang perlu dicari. Step yang kedua menggunakan formula hal laju iaitu hal laju
bersamaan dengan sesaran dibahagikan dengan masa. Step yang ketiga, menggantikan nilai pada formula. H laju bersamaan dengan 20 cm dibahagikan dengan 0.08 saat, di mana nilai yang kita perolehi ialah 250 cm per saat. Kes kedua, mencari pecutan daripada pita detik. Pita detik di atas menunjukkan penghasilan 6 detik bagi pergerakan objek Q. Kirakan pecutan pita detik apabila sesaran H laju awal ialah 0.5 cm dan sesaran H laju akhir ialah 3 cm. Eksperimen ini menggunakan jangka masa detik 50 Hz. Penyelesaian. Step yang pertama, mencari nilai parameter atau ukuran. H laju awal iaitu U, mencari nilai panjang U iaitu 0.5 cm dibagikan dengan masa 1 detik iaitu 1/50 bersamaan dengan 0.02 saat. Nilai bagi H laju awal ialah 25 cm per saat. Bagi H laju akhir, V, panjang V ialah 3 cm dibahagikan dengan 0.02 saat iaitu nilainya ialah 150 cm per saat. Bagi T ialah bilangan detik ditolakkan dengan 1 iaitu 6/1 didarabkan dengan 0.02 saat bersamaan dengan 0.1 saat. Step yang kedua, menggunakan formula pecutan iaitu pecutan bersamaan dengan H laju akhir ditolakkan dengan H laju awal dibahagikan dengan masa. Step yang ketiga, menggantikan nilai pecutan iaitu 150 ditolakkan dengan 25 dibahagikan dengan 0.1 saat. Nilai yang diperolehi bagi pecutan ialah 1250 cm per saat. Carta pita detik. Kes yang ketiga, mencari H laju carta pita detik. Rajah di sebelah menunjukkan carta pita detik bagi sebuah objek yang bergerak menggunakan jangka masa detik 50 Hz. Hitungkan H laju purata objek tersebut. Penyelesaian. Step yang pertama, mencari nilai parameter atau ukuran. Panjang purata adalah jumlah campuran panjang kesemua pita detik iaitu 8 cm dicampurkan dengan 8 cm dicampurkan dengan 8 cm dicampurkan dengan 8 cm dibahagikan dengan 4 bilangan potongan pita detik. Nilai yang diperolehi ialah 8 cm. Masa purata iaitu 5 detik didarabkan dengan 1/50 saat didarabkan dengan 4 pita detik dibahagikan dengan 4 pita detik. Nilai yang diperolehi ialah 0.5 saat. H laju purata perlu dicari. Step yang kedua, menggunakan formula H laju purata. Formula H laju purata bersamaan dengan sesaran atau panjang purata dibahagikan dengan masa purata. Step yang ketiga, menggantikan nilai H laju purata bersamaan dengan 8 cm dibahagikan dengan 0.5 saat. Nilai H laju yang diperolehi ialah 16 cm per saat. Kes keempat, mencari pecutan carta pita detik. Rajah di sebelah menunjukkan carta pita detik bagi sebuah objek yang bergerak menggunakan jangka masa detik 50 Hz. Hitungkan pecutan objek tersebut. Penyelesaian. Step yang pertama, mencari nilai parameter atau ukuran. H
halaju awal iaitu U bersamaan dengan potongan pita detik yang pertama dibahagikan dengan masa iaitu 5 cm dibahagikan dengan 0.1 saat. Nilai yang diperolehi ialah 50 cm per saat. Halaju akhir atau V kecil bersamaan dengan 1 cm di mana ia adalah potongan pita detik yang kelima. Dibahagikan dengan 0.1 saat, nilai yang diperolehi untuk halaju akhir ialah 10 cm per saat. Masa iaitu T bersamaan dengan bilangan potongan pita detik ditolakkan dengan 1, didarabkan dengan 5 detik, didarabkan dengan 1/50 saat. Nilai yang diperolehi ialah 0.4 saat. Seterusnya, step yang kedua menggunakan formula pecutan iaitu pecutan bersamaan dengan halaju akhir ditolakkan dengan halaju awal dibahagikan dengan masa. Step yang ketiga menggantikan nilai. Pecutan bersamaan dengan halaju akhir ditolakkan dengan halaju awal dibahagikan dengan masa iaitu 10 cm per saat ditolakkan dengan 50 cm per saat dibahagikan dengan 0.4 saat. Nilai yang diperolehi ialah negatif 40 cm per saat dibahagikan dengan 0.4 saat. Nilai pecutan ialah negatif 100 cm per saat. Maksud negatif ialah jenis nyah pecutan. Rumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini, kita boleh lihat jangka masa detik merupakan satu alat yang digunakan dalam makmal untuk menentukan halaju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak. Di sini kita boleh lihat bagaimana potongan pita detik itu memainkan peranan untuk menentukan halaju dan pecutan sesuatu objek. Diharap pembelajaran hari ini dapat membantu anda memahami dengan lebih jelas topik gerakan linear yang berkait rapat dengan penggunaan jangka masa detik dan pita detik. Selamat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.